Salam sejahtera, nama saya Chang Jamin. Hari ini saya nak bentang kreativiti dalam melaksanakan aktiviti musikal dan langkah-langkah penyampaian PDP Music Kreatif. Muzik bukan sekadar hiburan semata-mata. Dalam konteks pendidikan Malaysia, muzik merupakan satu medium komunikasi yang berkesan, wadah ekspresi jiwa dan alat pembentukan sasiah insan yang seimbang. Melalui aktiviti musikal yang kreatif dan terancang, murid bukan sahaja belajar tentang nada, ritma dan melodi, tetapi juga membina keyakinan diri, kreativiti, kemahiran berfikir kritis dan kemahiran sosial yang penting untuk abad ke-21. Jadi, pembentangan hari ini akan menghuraikan dua perkara utama yang saling berkait, yaitu kreativiti dalam melaksanakan aktiviti musikal dan langkah-langkah penyampaian PDP Music Kreatif melalui aktiviti musikal berdasarkan DSKP dalam fasa perkembangan. Dalam dokumen standard kurikulum dan pendasiran iaitu DSKP Pendidikan Muzik, kreativiti dilihat sebagai keupayaan murid untuk meneroka bunyi, mencipta irama dan menghayati muzik dengan cara yang unik dan bermakna. Jadi, kreativiti dalam muzik boleh diaplikasikan melalui berbagai bentuk aktiviti yang menarik dan interaktif, iaitu eksplorasi bunyi, ciptaan corak irama dan melodi, ekspresi vokal, dan interpretasi muzik melalui pergerakan badan yang kreatif. Aspek pertama adalah metodologi muzik bunyi bunyian. Metodologi ini menekankan eksplorasi bunyi dengan menggunakan tubuh badan, suara, dan bahan bukan musikal yang terdapat di sekeliling kita. Jadi, yang pertama adalah perkusi badan. Murid-murid boleh menggunakan anggota badan mereka sendiri untuk menghasilkan bunyi yang berbagai, seperti tepuk tangan, hentak kaki, petikan jari, dan tepukan paha, dan ketukan dada. Jadi, aktiviti ini dapat membantu murid untuk memahami bahawa tubuh badan mereka sendiri adalah alat muzik yang lengkap dan sentiasa bersama mereka. Yang kedua adalah gerakan lokomotor atau bukan lokomotor. Contoh gerakan lokomotor adalah berjalan, berlari, melompat atau berpusing. Dan contoh gerakan bukan lokomotor adalah menggoyang tangan, membengkok atau merenggang badan. Dalam aktiviti ini, guru boleh memberikan tugasan kepada murid untuk mencipta persembahan bunyi yang menyerupai hujan turun, yang boleh dimulakan dengan tepukan jari yang perlahan, kemudian gosokkan tangan, tepukan tangan yang lebih kuat, dan akhirnya hentakan kaki. Aktiviti ini bukan sahaja menyeronokkan, tetapi juga mengajar murid tentang dinamik dan crescendo dalam muzik. Yang ketiga adalah bahan bukan musikal dan kita semula. Murid boleh meneroka bunyi menggunakan bahan kita semula seperti botol plastik, penutup tin, kotak tisu atau badi. Aktiviti ini dapat menerapkan nilai gaya hidup lestari sambil mengajar konsep muzik. Murid dapat belajar bahawa muzik boleh dicipta daripada apa-apa sahaja, bukan sahaja alat muzik konvensional. Aspek kedua adalah improvisasi permainan alat perkusi. Improvisasi merupakan salah satu kemahiran muzik yang paling berharga kerana ia melibatkan pemikiran spontan, kreativiti dan keberanian untuk mencuba sesuatu yang baru. Dalam alat perkusi, ia ada dibahagikan kepada dua jenis, iaitu alat perkusi berpitch dan tidak berpitch. Alat tidak berpitch maksudnya alat yang tidak menghasilkan nada yang tetap, seperti kompang dan rebana, tamborin dan maracas, drum dan gendang, dan bahan kita semula, contohnya botol, tin dan sebagainya. இதோட சில் இப்படி தட்டுறப்ப இதுல இருந்து இசை நம்ம இப்படி தட்டணும்னா Yang kedua adalah alat berpitch, iaitu alat yang menghasilkan nada melodi seperti xilofon dan metalofon, gambang kayu, angklung dan bonang, botol kaca yang berisi air yang dapat menghasilkan nada yang berbeza. Untuk menjalankan aktiviti pengajaran improvisasi ini, guru boleh membahagikan murid kepada kumpulan kecil dan setiap kumpulan akan memilih atau mencipta alat perkusi dari bahan yang disediakan. Kemudian, mereka diminta menghasilkan rentak irama bagi tema tertentu yang diberikan. Aspek kreativiti yang ketiga adalah nyanyian dan pergerakan kreatif. Nyanyian merupakan asas penting dan aktiviti paling universal dalam pendidikan muzik. Lagu-lagu beraksi dan fingerplay boleh
membolehkan murid menggabungkan bahasa, gerakan dan ekspresi emosi dalam satu aktiviti yang menyeluruhkan dan bermakna. Jadi, ada 3 jenis lagu. Yang pertama adalah lagu anggota badan. Lagu anggota badan dapat membantu murid menyebut perkataan dengan jelas sambil menggerakkan anggota badan yang disebutkan. Ini dapat menguatkan memori dan koordinasi motor halus. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Yang kedua adalah finger play. Lagu finger play dapat melatih koordinasi tangan dan jari yang penting untuk kemahiran menulis. Pergerakan jari yang spesifik membantu perkembangan motor halus. The incy wincy spider went up the water spout. Down came the rain and washed the spider out. Out came the sun and dried up all the rain. And the incy wincy spider went up the spout again. Yang ketiga adalah lagu cerita. Lagu cerita dapat mengajar murid tentang jalan cerita, sebab akibat dan nilai moral sambil menyanyi atau berlakon. Nenek, nenek, si bongkok 3, siang malam asyik berjaga, mencari cucu di mana ada. Nenek, carilah kami sampai jumpa. Aspek keempat, iaitu aspek yang terakhir adalah pergerakan secara kreatif. Pergerakan kreatif memberi peluang kepada murid menginterpretasikan muzik melalui gerakan yang bebas dan ekspresif. Tidak seperti tarian yang mempunyai pergerakan tetap, pergerakan kreatif membenarkan murid mengekspresikan pemahaman dan perasaan mereka sendiri terhadap muzik. Jadi dalam aspek ini, murid akan mendengar muzik, merasai emosi, mengekspresikan dan berkongsi apa yang mereka berasa dan mengapa mereka memilih pergerakan tertentu. Dalam aktiviti ini, guru boleh memperkaya aktiviti nyanyian dengan memberi peluang kepada murid dengan mencipta lirik tambahan sendiri atau mengubah suai aksi mengikut kreativiti mereka. Contohnya, selepas belajar lagu Burung Kakak Tua, murid boleh mencipta versi baru dengan haiwan yang lain seperti kucing manja atau ikan keli. Sekarang, saya ingin berkongsi langkah-langkah penyampaian PDP Music Creative. Terdapat 6 langkah untuk menyampaikan PDP Music Creative, iaitu bahasa muzik, muzik dan gerakan, nyanyian, permainan alat perkusi, recorder, dan ekspresiasi muzik. Langkah pertama dalam PDP Music adalah memperkenalkan bahasa asas muzik yang merupakan sistem komunikasi dalam dunia dan muzik. Konsep-konsep ini termasuklah tempo, dinamik, ritma, melodi, dan timbre. Untuk menjalankan aktiviti ini, guru boleh menggunakan flashcards bergambar, permainan digital atau manipulatif fizikal untuk mengajar simbol dan istilah muzik. Membelajar bahasa muzik perlu dilakukan secara konkret dan bermakna, bukan sahaja hafalan. Selepas memahami asas bahasa muzik, murid digalakkan mengintegrasikan pemahaman mereka melalui gerakan fizikal. Jadi, iaitu langkah yang kedua. Gerakan membantu murid menginternalisasi konsep muzik dengan lebih mendalam kerana ia melibatkan pembelajaran kinestetik. Contohnya, apabila guru memainkan lagu perlahan, murid boleh bergoyang lembut seolah-olah mereka adalah daun yang berayun. Apabila lagu pantas, murid boleh melompat atau bertepuk tangan dengan gembira. Langkah ini dapat membina hubungan kuat antara muzik dan pergerakan tubuh serta memperkukuh koordinasi motor kasar yang penting untuk perkembangan menyeluruh kanak-kanak. Langkah ketiga adalah nyanyian. Murid-murid kena mengetahui teknik pernafasan, sebutan yang jelas, intonasi yang tepat, dan ekspresi emosi yang tepat. Langkah yang keempat adalah permainan alat perkusi. Sama ada alat tradisional atau alat yang dicipta daripada bahan kita semula. Ini adalah peringkat di mana murid mula berinteraksi secara langsung dengan alat muzik. Untuk bermain alat perkusi dengan lebih berkesan, guru boleh membimbing murid bermain irama pengiring untuk lagu yang telah dinyanyikan. Contohnya, semasa menyanyi lagu Bangun Pagi, murid boleh dibahagikan kepada 3 kumpulan. Kumpulan pertama memainkan pola ritma asas dengan kompak pada setiap rentak. Kumpulan kedua menggoncang marakas pada rentak lemah untuk tekstur tambahan. Dan kumpulan yang terakhir menambah perkusi badan dengan ketukan tangan berirama.
adalah belajar recorder. Untuk belajar cara untuk bermain recorder, guru perlu mengajar postur dan pegangan yang betul, teknik tiupan yang betul, not yang asas seperti C, D, E, F, G, A, B, C, dan latihan jari yang betul. Jadi, pada mula-mulanya, murid boleh berlatih memainkan lagu yang mudah, setiap lagu yang dipilih kerana menggunakan not yang terhad dan mudah dikuasai. Melalui pembelajaran recorder, murid membina ketepatan pendengar, koordinasi motor halus jari-jari, membaca notasi muzik, dan disiplin dalam latihan berulang. 3. Langkah ke-6, dia juga langkah terakhir tetapi sangat penting, ialah mendengar dan menghargai muzik dari pelbagai genre, budaya dan zaman. Apresiasi muzik bukan sekadar mendengar pasif tetapi mendengar aktif dengan pemahaman dan penghargaan yang mendalam. Jenis-jenis muzik yang perlu didapat apresiasi adalah muzik tradisional, muzik klasik barat, muzik dunia, muzik kontemporari dan sebagainya. Sebenarnya, semua jenis muzik perlu dihargai. Jadi, murid boleh menghargai apresiasi muzik dengan melalui cara melukis, menulis, bergerak, berbincang atau membandingkan. Aktiviti ini dapat melatih murid untuk menghargai nilai seni, memahami keberbagai budaya, mengembangkan empati melalui muzik dan meluahkan emosi secara positif dan kreatif. Apresiasi muzik juga membuka mata murid kepada dunia yang lebih luas dan mengajar mereka untuk menghormati perbezaan. Kesimpulannya, pelaksanaan aktiviti musikal secara kreatif dan sistematik membolehkan murid bukan sahaja belajar tentang muzik sebagai satu subjek, tetapi juga belajar tentang kehidupan melalui muzik. Muzik adalah bahasa universal yang mengajar nilai-nilai bunyi dan kemahiran penting tanpa murid menyadarinya. Menurut Plato, muzik memberi jiwa kepada alam semesta, sayap kepada fikiran, penerbangan kepada imajinasi, dan kehidupan kepada segala-galanya. Sekian, terima kasih.